Assalamualaikum guys, so apa khabar anda di rumah sepanjang kita PKP ni. So ni vlog kedua saya. So vlog kedua saya ni kebetulan lah, kebetulan sebenarnya saya tak minta, tapi seorang sahabat baik di sekolah saya dulu disahkan positif COVID-19 2 hari yang lepas. So dia sekarang di kuarantin di ward di sebuah hospital. So apa yang saya buat hari ni adalah saya video call dengan dia. Sebab apa, sahabat saya ni dia adalah seorang usahawan yang memang sangat cekal. Sebab apa yang best dia dekat dalam ward tu juga dia membuat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa untuk bisnes dia. So nak tahu apa yang dia buat? Jom follow vlog saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang ni saya sedang zoom video bersama dengan sahabat saya Azman Rosli. Yang tulis Azman Kowe tu bukan nama ayah dia. Nama ayah dia Rosli, tapi dia buat nama dia Azman Kowe tu sebab dia ni memang usahawan Kowe. So bagi saya dia ni memang seorang usahawan lah. Dah berapa tahun kan buat apa ni? Dah 3 tahun ke 4 tahun dah buat Kowe ni. Ini tahun ke betul lah 3 tahun lah. 3 tahun lebih sikit So bagi saya dia ni memang seorang usahawan lah. Sebab dia memang betul-betul buat sampai jadi dan macam-macam dia dah achieve kat dalam COVID. Tapi sekarang ni dia di kuarantin sebagai seorang pesakit coronavirus. Betul fighter. So cuba cerita sikit lah macam mana pengalaman masa dah tahu kena COVID, and then tahu nanti ambulans akan sampai, dan sampai ke ward tu. Cuba cerita sikit lah kan. Maybe ramai orang nak tahu lagi. Sampai ward lah. Sampai ward tu nervous lah. Sebab kita tak tahu apa what to expect kan. Yelah sebab tu sebab aku buat sharing ni sebab tak ada satu yang share tau apa what's happening, apa yang jadi, apa yang orang nak expect dekat bila disahkan positif COVID ni lah. Jadi tu aku fikir why not aku ambil positif, aku share. Tu sebab aku pun tanya doktor boleh ke kalau aku nak share. Doktor kata okay, share dia positive vibe. Okay, so nothing to worry. So tapi betul lah masa awal tu nervous, masa check BP tu tinggi sikit lah mula. Sebab nervous lah. Bukan. Tapi sebab second time lepas tu semua check semua dah normal lah balik. First time je dah. Nurse pun kata biasa tu first time. Semua orang nervous kan. Dia musim-musim macam ni bukan cerita positif coronavirus. Sampai sekarang ni kalau terbatuk sikit pun, rasa demam panas sikit pun kita dah cuak. Betul. So even macam masa mula aku dapat call daripada pegawai pejabat kesihatan tu pun menung jap lah macam apa aku nak kena buat apa aku nak bawa menung jap lah. So bagi yang tanya-tanya, sebenarnya Azman ni sejak daripada hari dia masuk ward tu, hari dia tahu dia positif COVID, dia dah start buat vlog perkongsian untuk sebarkan kepada orang ramai macam mana rupa dia, macam mana apa yang berlaku bila kita ni kena positif COVID dan KKM panggil betul. Apa semua. Betul tak Man? Ya betul. Since aku memang ada channel dengan wife aku, Aman Mia TV. So daripada nak buat channel baru, aku terus decide pakai channel tu je lah, senang. So sebenarnya Man, kalau kita kena COVID ni dan kita kena kuarantin ni, sebenarnya nak elakkan orang-orang berisiko tinggi je kena kan. Sebab sebenarnya kalau orang sihat, orang yang kesihatan dia bagus, tak ada masalah kesihatan, kalau kena COVID ni memang tak ada risiko sangat kan. Cuma takut kita betul. Jumpa orang yang ada risiko. Betul ke Man? Okay, betul apa yang Muaz kata tadi. So aku nak tambah sikit sebab masa aku masuk tu doktor datang check, aku tanya doktor juga macam mana situasi kat sini and pasal COVID semua, and doktor cakap sebenarnya only 20% chances untuk dia jadi critical.
which is benda tu depends on your medical history atau umur ataupun your antibody lah. So 20% chance untuk pergi critical, which is doktor kata is sebenarnya very low. So itu yang dia cakap, just be positive, be strong, makan jangan lupa, minum air banyak. So macam dekat macam tadi Muaz tanya dekat ward ni kan, dekat ward ni mostly yang sihat je semua, yang tak ada simptom pun. Macam saya sendiri pun tak ada batuk, tak ada demam. Ada jugalah yang demam. Lepas tu ada seorang pakcik lah, macam dia semalam dia memerlukan bantuan pernafasan. So bila dia ada going towards critical, dia akan terus bawa ke tempat lain. So dekat sini is yellow zone lah. So dia orang kat sini kita sebenarnya bawa kategori PUI lah, patient under investigation. So dia belum go towards critical lagi. Elok je kat sini orang jalan-jalan pergi toilet tu semua. Cuma nurse suruh elakkan janganlah pergi kat katil orang lain, sembang apa nak sembang antara katil ke katil lah. So macam mana jarak antara katil itu? Jauh ke macam mana? Dalam 1 meter plus. Dia tak ada jauh sangat sebab dia pun tak rapat sangat. Tak ada. So korang kalau tengok kat dalam vlog saya ada tunjuk lah view kat saya punya compartment ni. So boleh nampak lah dia lebih kurang macam tu lah. Yes, day 1, yes. Vlog day 1. Sebab day 0 saya dekat ward lain. So kira dekat dalam ward kau tu memang semua orang sihat lah? Yes, betul. Yes. Dia yang daripada kalau sihat kena COVID ni, dia doktor tu sendiri cakap memang susah sikit lah nak cara critical tu. Kena kalau you punya antibody atau ada medical history lah. So kalau kata you memang sihat, just be positive, stay strong je lah. So sebenarnya saya dengan Azman ni patutnya berjumpa pada 24 hari bulan 3. Betul tak Man? Sebab kita ada urusan kita nak buat kan masa tu kan. So apa ni, betul, tapi cuba betul. Bayangkan 18 hari bulan 3 kerajaan dah suruh buat perintah RMO ataupun Restricted Movement Order, di mana kita tak boleh keluar, tak boleh berjumpa, tak boleh buat urusan, pejabat kerajaan semua tutup. Jadi saya tak jadi jumpa Azman pada 24 hari bulan. Cuba bayangkan masa tu Azman tak tahu dia positif dan dia pun tak tahu pasal parent dia positif. Iman, boleh tak cerita sikit pasal parent kau? Okey, macam ni. So masa tu parent dia bawa balik daripada Egypt kan, bawa balik daripada Egypt bercuti. Dan bila balik tu masa first pergi ke hospital, dua hospital kata dia negatif Aiman. Doktor bukan cakap negatif, dia orang tak nak saring pun sebab it's not high risk country. Okay, so hospital kata okay, tak payah saring lah, sebab non high risk country dan tak payah saring. So Azman pun tak tahu yang parent dia kena ada coronavirus. Dan juga hospital pun tak saring. Lepas tu Azman just ada contact dengan parent dia apa semua. Dan cuba bayangkan kalau 24 hari bulan tu kami berjumpa, mungkin sebenarnya saya sekarang ni kita dua ni dah jadi roommate dah kan. Jadi roommate dekat dalam ward tu sekarang. Betul tak? Sebab apa? Sebab saya jumpa Azman, saya jumpa orang lain. Sebab tu kita kena duduk kat rumah, kita jangan jumpa orang. Sebab apa? Sebab kita tak tahu orang yang kita jumpa tu jumpa siapa sebelum ni, dan orang yang dia jumpa sebelum tu pun jumpa siapa sebelum tu. So that's why kita kena jaga social distance, jangan jumpa orang. Yes, stay home. Yes, duduk di rumah. Sebab apa? Sebab memang kita sekarang ni kita nak putuskan rantaian COVID ni. Betul. Macam yang saya tambah sikit apa Muaz tu nak tekankan, macam ada seorang berada kat sini pun dia positif, tapi dia tak tahu punca sebab dia duduk kat kondo. So dia tak tahu punca. Even doktor pun dia nak cuba trace pun tak tahu. Tapi just because dia duduk kondo, maybe dah butang lift ke apa ke kan. So kita tak tahu. So itu yang saya cakap, duduk rumah, elakkan keluar, jangan pergi mana. Even macam ada saya punya kawan doktor pun dia kata dia pun sekarang kena saringan sebab patient dia food delivery, patient dia positif. So doktor pun guna. So duduk rumah je lah, jangan gata-gata nak keluar. Kalau tak ada benda penting jangan keluar lah. Alah, duduk kat rumah lah. Bagi aku duduk kat rumah ni lagi okey lah daripada kita duduk dekat ward kan. So rumah ni macam-macam benda boleh buat. Orang komplain kena duduk rumah, bayangkan kena kuarantin dekat ward macam korang. So bayangkan macam mana staff nurse hospital semua tu. Ini duduk dekat rumah je kot. Bukannya kena pergi duduk dekat hospital, bukannya dia suruh buat benda-benda pelik-pelik. Betul tak Man? Ya, betul. Sebab memang kesian tak tengok nurse-nurse doktor kerja kat sini pakai PPE tu kan. Memang lencun gila lah. Because every time diorang nak keluar daripada
panas and berlapis. Dia orang nak keluar daripada ward ni, dia orang kena lalu clean room. So sebelum masuk clean room, dia orang akan buka semua PPE dia orang. Memang nampak baju semua lencun gila. Lelaki ke perempuan pun sampai tudung pun kena buka. So because of safety, dia orang tak boleh bawa anything. Kalau dia orang dah masuk sini, anything dia orang tak boleh bawa keluar. So bagus lah. Yes, dispose terus. Memang tong sampah kuning terus lah. Clinical waste. Biohazard. Okay man, so just nak minta sharing sikit sebab audience kita, okay, most of my audience is usahawan. Yang penonton ni pun kebanyakannya adalah orang bisnes, okay, usahawan kowe, usahawan macam kita berdua lah. So boleh tak cerita sikit apa advice kat diorang, sebab ramai yang macam kelang kabut, pening kepala sebab sekarang ni bisnes tak jalan. So apa pula pandangan kau sebagai orang yang sekarang ni seorang usahawan yang duduk kat dalam ward? Apa you buat kat dalam tu dan apa advice you pada diorang? Okay, saya ada buat satu juga Facebook posting hari tu untuk rakan-rakan peniaga, rakan-rakan SME. Macam saya tekankan, learn to evolve. Siapa yang dulu offline saja, evolve online. Masuklah ke e-commerce ke apa ke. Because sekarang postage masih jalan, so no problem. Kalau korang yang macam buat training, macam sendiri buat content ke apa, sekarang macam-macam tengok. Macam sekarang kita tengah buat online meeting, orang kita buat Zoom. Ramai, even saya hari tu pergi yang Faizul Ifwan ni yang buat training pasal kan kita kau pun ada masuk kan. So nampak, so kena evolve cepat. Benda kita tak semestinya kena go offline. Sekarang macam-macam dah ada lah. So pergi lah, learn to evolve. Even kalau tengok sendiri sekarang, kalau korang Google Prada, Lamborghini punya kilang sendiri pun, diorang dah start tukar buat produk lain. Sebab zaman at this time, orang tak nak beli handbag, so, orang nak beli face mask. So Prada sendiri kilang diorang dah buat face mask. Korang boleh Google, Lamborghini pun dah buat face mask. Tapi diorang tak adalah buat face mask brand Lamborghini. But learn to evolve secepat mungkin. Even sekarang macam kami di Kowe sendiri pun, sales boleh jalan, e-key-in pun boleh, and Kowe sendiri pun dah evolve cepat. Sebab macam kita dulu, kita perlukan signature pada form kan. So sekarang Kowe pun dah evolve, form tu dah boleh online signatory apa semua. So kena cepat. Kita jangan nak relax. Okay, mungkin first 3-4 hari mungkin yes, kita macam blur apa nak buat, tak tahu apa nak ubah ke apa kan. So kalau macam sekarang dah 2 minggu, patutnya semua orang dah boleh adapt dengan keadaan dan dah boleh ubah. Kita pun ramai kawan kita ke Muaz yang dah start ubah macam-macam kan, dah jual benda lain. Bukan kita nak suruh korang tinggalkan bisnes lama terus, sebab korang ada ilmu bisnes, ada database, guna lah. So how about your Kowe business? Okay, mesti affected sikit sebab yelah pemasangan tak boleh nak buat, and then ni kau pula dekat dalam buat. So how about your own business? Okay, so sekarang walaupun saya dalam buat pun, alhamdulillah saya baru close Kowe sebiji semalam. So but kita never stop lah, and kita promo, kita contact, kita WhatsApp customer database tu semua. Jangan berhenti lah. Even though COVID benda tu orang bukan orang, even ada jugalah dalam group yang ejen Kowe ni, ada juga yang tak ada down, tak boleh lah sebab tak boleh pasang kan. So bila tak boleh pasang, kita tak as agent, sales agent tak dapat commission lah. But just do your job lah. InsyaAllah kalau kata 15 ni dah boleh jalan, 15 jangan terus dipasang. So why worry? Kenapa nak fikir benda yang belum jadi? Buat je lalu. So sebenarnya antara sebab buat video call ni, sebab kita nak bagi tahu kat usahawan ni, even though kita duduk kat rumah, sebenarnya ada benda yang kita boleh buat. So bukannya setakat macam alah aku kena duduk rumah, tak boleh nak buat bisnes apa semua, then down dan terus tak buat apa-apa. So kita boleh tengok that this is real example depan mata. Betul, orang dekat dalam ward boleh buat close sale Kowe yang sekarang tak boleh pasang pun. So just buat kerja you guys. Saya pun banyak kali cerita aku pun banyak kali cerita yang
Kalau tak boleh buat apa-apa, buat konten. Macam Azman buat, dia buat konten, dia dekat Watt, and then dia masuk, dia positif COVID, dia pun boleh cerita, saya ni sebenarnya ejen Kowe, saya boleh je promote Kowe tu sekali. So kita kena ingat, orang beli benda sebab dia know, like and trust. Dia kenal, suka dan percaya kita. So vlog adalah antara cara untuk orang kenal, suka dan percaya kat kita. So dari situ sebenarnya kita boleh sebenarnya membina bisnes kita. Cerita sikit, kalau duduk rumah, buatlah vlog pasal duduk kat rumah, sharing, pasal apa saja yang you buat lah. Tak semestinya Kowe je, you repair aircon ke, you tukar rumah ke, you tukar masak ke. Sebenarnya ada benda yang kita boleh buat. Thank you. Ya, sebab first aku masa aku buat post tu pun aku terfikir aku memerlukan support dan doa daripada kawan-kawan dan orang kat luar. So kita tak tahu doa siapa yang Allah akan angkat, insyaAllah. Benda tu bila lagi ramai berdoa, insyaAllah lah. So yang rasa mudah ingat terfikir nak buat, and doktor pun kata buat je, okay, siapa buat lah. Betul. Tapi macam aku nak share lah, macam tengah malam semalam, mungkin korang tak tahu ada aku pun tak sempat nak record lah tengah malam semalam, tapi aku share je lah. Malam-malam tiba-tiba ada seorang budak, aku tak tahu lah, maybe dalam sekolah rendah ke, masuk Watt ni sorang-sorang. Mungkin dia sekolah tahfiz sebab dia pakai jubah kan, pakai kopiah. So benda tu kesian lah. So sebab kalau kita tengok kat social media sekarang, ramai orang masih tengok budak-budak je main kat luar, main kat koridor. Please jaga anak korang. Aku tak nak tengok budak-budak masuk sini sorang-sorang. Benda tu menyedihkan lah. Diorang sebab masuk sini tak ada siapa boleh tengok, tak ada siapa boleh jumpa, tak ada siapa boleh hantar apa-apa. So lindungi anak-anak korang, especially budak kecil. Jangan bagi diorang keluar main, janganlah pergi, especially yang tengok macam duduk kat PPR ke apa. Aku faham rumah sempit, kita faham memang lemas apa semua. Janganlah, jaga budak-budak sebab COVID ni dia sangat berbahaya untuk budak-budak dan orang tua. So kita tak tahu anak kita bermain dengan siapa, jumpa dengan siapa, dia pegang apa kan. So thanks Man sebab luangkan masa untuk buat sharing ni, dan juga luangkan masa untuk buat vlog everyday. So keep on doing it. Kita semua doakan kau, bukan kau seorang je, passion COVID seluruh Malaysia, insyaAllah kita doakan. Thank you. Semua orang sihat, dan insyaAllah semoga virus corona ni tak ada lagi di dunia ni lepas ni, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay Muaz, waalaikumsalam. Bye.